السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متتابعين متلازمين إلى حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah. Malam ni Allah beri kesempatan yang baharu kepada kita makhluk yang baharu untuk menambah amalan yang baharu, untuk kita bawa bertemu dengan Tuhan, bawa bertemu di hari kemudian, untuk menerima ganjaran maka syurga sebagai balasan. Amin. Malam ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, idaman penuntut juzuk yang kedua, muka surat 38. Perenggan atas. Disyaratkan pada kerja. Tidak boleh dijual dengan harga yang murah. Kat ketiga, barang ketiga empat. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah, idaman penuntut juzuk yang kedua, muka surat 38, perengan kedua lah, kita ambil balik katanya, iaitu disyaratkan pada kerja, yakni projek, hendaklah ia ada maslahah, boleh dijual dengan tunai dan dengan mata wang negeri, mata wang tempatan. Tidak dijual kerja ataupun projek ataupun barang jualan dengan harga yang murah, sedang ada orang menawar lebih tinggi daripada harga yang hendak dijual. Tidak boleh dijual dengan berhutang, dan tak boleh dengan mata wang negeri, dengan mata wang negeri yang lain, mata wang asing. Tidak boleh dijual dengan rugi yang banyak, dan jangan dibawa belayar jika barang itu boleh dibawa belayar ke lain negeri. Tidak boleh diberi kepada orang menolong kerja dengan percuma. Semuanya itu tak boleh dengan tiada izin kawan sekongsi, rakan kongsi. Muslimin yang dirahmati Allah, malam ni sambung kita masih berkaitan dengan kontrak syarikat, akad syarikat, akad company yang melibatkan dua pihak dan ke atas, yang masing-masing melabur modal untuk tujuan bisnes, trading ataupun servis, jual ataupun perkhidmatan, jual barang ataupun jual perkhidmatan, untuk dapatkan keuntungan.
Maka dalam bab syarikat ini pun cukup clear tuan-tuan dan sekalian bagaimana syariat memandu kita supaya bisnes tetap bisnes, supaya terbeza bisnes dengan sumbangan, beza bisnes dengan sedekah, bisnes terbeza dengan tuan-tuan wakaf dan sebagainya. Maka orang kata niaga tetap niaga. Tak boleh kita kata tuan-tuan sekalian, meniaga dengan sumbangan benda yang sama di sudut konsep dan tujuan. Jadi untuk supaya kita memaksimalkan apa yang dikatakan bisnes tadi, maka muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dia telah ataupun syarak telah perincikan setiap satu daripada rukun-rukun syarikat itu supaya ia betul-betul berniaga. Betul-betul berniaga. Berniaga yang kita kata ada untung. Maka malam ni sambungan kita ialah tentang rukun syarikat yang ketiga, ialah tentang projek. Mana bisnes yang kita ataupun produk kita tu apa. Kalau menjual barang, barang kita tu. Kalau kata servis, bentuk servis yang kita sediakan tu. Maka untuk supaya sah syarikat kontrak yang telah dipersetujui oleh dua rakan kongsi ataupun lebih, maka projek ataupun kerja yang nak diniagakan itu, yang nak disyarikatkan itu, hendaklah pertama ada maslahah. Ada maslahah, ada faedah, ada manfaat. Sini maknanya, kalau kita buat bisnes yang memudaratkan, jual barang yang memudaratkan, jual atau buat bisnes servis yang boleh mendatangkan bahaya, maka itu dilarang. Contoh paling mudah, benda yang kita kata memudaratkan kita ni ialah, tuan-tuan, buat syarikat jual arak. Dari segi fiqh banyak tuan hujah kata boleh berniaga arak ni. Pertama, diharamkan. Yang kedua, dia najis. Yang ketiga, kesalahan minum arak itu termasuk dalam hudud. Dan yang keempat, arak itu boleh memudaratkan akal. Maka tak boleh kita buat satu bisnes, satu company menjual produk yang mendatangkan mudarat pada agama, pada nyawa, pada akal, pada keturunan dan juga pada harta. Pasal apa? Pasal kita ni bila sebut buat bisnes berniaga ni nak cari makan, nak cari pendapatan, nak cari nafkah. Habis-habis tak ada, dia kata cari duit untuk belanja rumah tangga. Nak bela anak, bela bini, itu paling kurang. Maknanya kita berbisnes ini untuk tuan-tuan cari pendapatan. Maka pendapatan yang kita nak cari ni, sumbernya mana? Yang kita nak belanja kepada tuan, tempat yang syarak suruh belanja. Bagi nafkah bini anak, rumah, pakaian, makan, minum. Maka mestilah sumbernya yang halal. Justru tak boleh kita menjadikan bisnes kita menjual produk yang dikategorikan sebagai diharamkan oleh syarak. Share tuan-tuan, 2-3 orang akan kongsi, company buat apa kilang arak? Tak boleh.
tak sah akad pada awal lagi. Contoh, yang lain menjual perkara yang memudaratkan seperti patung berhala. Dia selain tuan, dia adalah satu sembahan pada agama lain, bagi agama lain. Tapi kalau kita orang Islam ni ambil patung berhala, walaupun dia buat dalam bentuk replika, kecil lah, hak besar dia betul kif, hak kecil dia buat tu replika, kok nak buat kenangan. Kalau kita pergi beli tuan dengan niat nak besar benda tu, tak atas rumah kita pula, dalam rumah kita tak atas mereka, jatuh akidah. Jadi menjual barangan itu memudaratkan agama. Justru tak boleh kita tuan buka company jual barang yang boleh mudaratkan agama kita. Patung berhala, conok untuk senduan dia buat semayang bagi tu, kita tak guna tu, tapi ada orang lain guna. Conok tak ada conok. Conok. Tahu kata tahu. Nah abang tahu, takut orang tak guna bila. Nah abang tak tahu, nampak perak sangat. Conok tak ada hujung batang merah menyala, net duk berasak pagi-pagi tu. Tak boleh kita orang Islam ni buat bisnes berniaga benda tu, kerana dia memudaratkan pada agama kita. Contoh lagi yang mereka tak perasan, jual palang salib. Tuan-tuan, maaf sebut, setengah negara yang banyak pelancong luar, kadang-kadang pelancong luar tu dia ni bawa agama dia mai, Kristian. Tiba-tiba orang Islam yang berniaga barangan kenangan ni, jual baju kenangan ke, keychain ke, pen ke, yang ada kenangan lawatan tu. Kadang-kadang kerana bisnes punya pasal, jual juga palang salib. Pasal apa? Sebab mai customer ataupun pelancong ni bukan mesti semua Islam. So nak mempelbagaikan produk supaya tarikan. Tuan-tuan ingat, tak boleh. Kita orang Islam buat bisnes jual palang salib, cross, tak boleh. Pasal apa? Ia memudaratkan akidah. Bahkan salib itu adalah tuan isyarat kepada syirik besar yang berlaku. Di sebalik salib tuan-tuan maknanya apa? Kita faham Tuhan ada tiga. Wal'iyadzabillah. Tak boleh berniaga. Tuan-tuan, itu memudaratkan pada agama. Memudaratkan pada nyawa, yang ni dia kena ada syarat. Kita tahu tuan-tuan, banyak benda yang halal dalam dunia ni, jika salah guna boleh bunuh orang. Benda yang halal si penggunaan dia ikut syariat, tetapi salah guna boleh mati orang. Contoh racun. Boleh ke tak kami nak buat bisnes, buat company, jual racun? Boleh. Bukankah racun tu memudaratkan? Ya, jika salah guna. Maksud saya, kalau barang yang ada dua kegunaan, umumnya dia guna untuk kebaikan, tetapi kadang-kadang salah guna boleh membunuh, maka ketika itu, tuan-tuan, niat kita penting. Hang nak berniaga ni untuk apa sebenarnya? Maka tak apalah kalau kita, tuan, buka company jual racun, rumpai, racun rumput, tuan-tuan, dan sebagainya. Lah, tuan, racun yang paling kuat dulu ni panggil Roundup. Roundup ni ada Roundup. Nak sebut payah Roundup. Dia, tuan-tuan, dia pukul clean habis terus, tak naik dah. Tapi kalau orang buat kebun getah, jangan buat racun tu. Kebun getah, tuan, paling kuat di bawah para kuat ni. Pasal dia kata, ustaz, kalau buah yang
Mai-mai yang kuat tu, takut dia kata motong getah tak susu. Kita duk seronok geram tuan-tuan kat pokok ada tumbuh ni, pokok liak ni. Buh racun kuat biar mampu turui tuan-tuan. Nak racun pula tuan, cara celah apa dia panggil dada, dia panggil dada lah. Dada pokok getah tu, lorong tu lah. Orang tu panggil dada. Lorong getah tu, dada pokok getah tu. Nah, dia kena menebas dulu. Menebas lepas tu buh racun. Supaya racun kena tunggui hak tebas tu, dia cepat serap, dia mampu ya. Kita geram tuan-tuan sekalian, agak-agak buh racun tak buh dah lepas ni sampai bila-bila. Tuan buh kuat sekali. Jawapannya dia kata, motong susu pun tak ada. Oi, kau mana cerita? Pasal bila buh racun kuat, dia serap masuk tanah tuan. Akak getah pun serap sekali. Bila akak getah serap racun sekali tuan, dia duduk makan kat dalam pokok. Akhirnya pokok tu terbantuk dah. Itu cerita orang main getah tuan. Saya pun ada kebun getah tak sikit tapi tak banyak. Boleh cerita sepatah dua hari tu lah. Tuan-tuan. Jadi kalau itu asal tak apa. Racun tuan-tuan, padi apa semua. Kita dulu tuan, kalau racun tikui. Racun tikui, mana kalau buah racun tikui mati. Betul tak? Racun ulang tuan, buah racun ulang kena ulang mati. Racun serangga, serangga yang mati. Tapi racun padi, rupanya padi tak mati. Itu bahasa nama cakapan kita. Padi hang buah racun kita. Terkejut kita. Orang tanam payah-payah suruh buah racun. Tuan, tang racun padi makna lain. Betul tak? Racun apa nama dia? Racun tikus. Betul nak pergi tikus tu mampu. Racun ulak tuan. Nak pergi ulak tu mampu. Tapi racun padi rupanya tuan. Nak pergi pokok padi tu segar. Hak mampu itu bukan padi. Itu nama sebutan. Padi hang buah racun kita. Terkejut kita tuan. Budak-budak muda tak erti bahasa. Dia dapat long apa kerja tak dapat faedah. Pulun menabuk. Benih padi, pulun berbaja, pun beracun padi pula nak pergi mampu. Orang tuan geng tak erti bahasa ni. Tak apalah, itu kegunaan asal racun dia untuk kebaikan. Tiba-tiba ada orang tuan-tuan sekalian salah guna racun untuk bunuh orang. Maka dengan sebab itu adakah halal boleh kita buat bisnes jual racun ni? Boleh. Sebab umumnya untuk maslahat. Cuma yang seorang dua tu sudah kira lah. Kan? Itu pun kalau tanya dia lah. Hang nampak pelik ni, benang tak ada. Kebun tak ada. Tikui rumah pun tak ada. Yang beli racun pasal apa? Tanya pilah sepatah. Dah nampak pelik sangat ni. Dia kata aku geram dia. Awak. Dia cangkui tanah, langkah tanah perenggan kita. Dia kona api kau tu. Pelik bunyi ni. Habis tu aku nak buang racun, biar mampu buang. Siapa dia? Kawan tu. Dia sebut kawan tuan-tuan. Jadi masa tu walaupun dia melawakkan sungguh ke, kita tuan haram pergi jual kat dia. Cerita jual racun tuan sama dengan jual pisau. Jual senapang, jual pistol. Pisau tuan, asal hukumnya harus jual ke tak boleh? Pisau. Pisau motong. Satulah tuan. Pisau dapur, pisau sayur, pisau siang. Pisau tuan potong daging, pisau sembelih, macam-macam. Asalnya harus. Tak apa. Tapi kalau ada seorang dua yang dia tuan berniat nak buat jenayah dengan pisau yang dia nak beli, itu bukan dalam pengetahuan kita. Jangan kerana nilai setitik habis susu sebelanga. Jangan kerana seorang yang beli pisau pergi bunuh orang, kita kata pisau haram jual. Bukan lagu tu. Tuan-tuan, apapun, bagi kita lah. Kalau tuan-tuan nampak main pelik sangat cara ni, cara selapak masuk kedai pun, nampak je Samsung. Contohlah. Dia kata pisau ada tak? Hang nak buat apa? Nak bunuh orang? Contoh. Dia ni nampak macam serius melawak. Tak kot. Tuan-tuan.
Kita pun kata, nak bunuh orang tak boleh. Tak mau jual apa, saya bunuh awak pula. Dia kata kat kita. Tunggu kedai tu. Tak mau jual tak apa, aku bunuh hang pula. Dalam kita pun jual juga. Bahasa mudah, haram kita jual. Kalau orang tu dia habaq nak guna benda-benda yang dilarang syarak. Tak apa. Saya nak habaq gini. Kalau barang itu confirm memudaratkan, tak ada langsung kebaikan, haram kita buat bisnes company kita. Tapi kalau barang itu, tuan-tuan, diguna kebiasaannya untuk kebaikan. Cuma adalah cerdong seorang dua. Salah guna benda tu untuk kejahatan. Yang tu tak ambil kira lah. Ha? Muslimin yang dirahmati Allah. Apapun senjata api ada hukum lain. Senjata api mesti dikawal ketat oleh kerajaan. Sebab bahaya senjata api lebih mudarat. Lebih besar, lebih bahaya berbanding pisau dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak minta lesen napang bukan senang. Payah. Ya, payah. Pasal apa? Betul ke nak guna untuk kebaikan? Hang nak minta pasal apa? Ada dusun. Dusun apa? Contohlah. Ada dusun durian tahan kira. Berapa relung? Ada sepenyuruh tak lepas. Berapa relung? 2 relung. Boleh pertimbang. Hang nak minta senapang ni, lesen senapang nak buat apa? Nak jaga kebun. Kebun apa? Kebun getah. Berapa relung? Motong kebun orang je. Tak bagilah. Ada serelung tu, motong tak sejah habis dah. Itu maknanya tuan tak akan diberikan kebun. Sebab takut salah guna. Bukan tujuan tu sangat. Kalau orang tak ada dusun, tak ada kebun, ada alasan lain. Syarat duit kena ada banyak dalam rumah. Boleh bagi senjata api. Kalau tidak, tak boleh. Untuk tujuan keselamatan. Maksud saya, senjata api ni dia biasanya untuk benda yang memudaratkan. Ada juga guna untuk benda yang baik. Yang ni kena kawalan ketat. Sebab tu bukan senang nak buka company jual senjata api. Bukan benda yang mudah. Kawalan. Mesti kerajaan ambil tanggungjawab mengawal senjata api ni. Kalau tidak tuan, porak-poranda habis rakyat negara kita. Tiba-tiba dengar bunuhlah seorang di Dargah. Contoh. Tak ada keluar masjid, kena bunuh seorang di Baling. Contohlah. Pasal apa? Pistol pakai seorang sebatang, seorang sebilah. Dan dah sepucuk, sebilah pula dah sepucuk. Tu akhirnya porak-poranda. Baik, terus. Kemudian, barang itu pula, tuan, kalau dia boleh memudaratkan akal, tak boleh. Arak, dadah, termasuk ketum. Abang saya siap. Dia lah ni untung ni. Kalau projek ni cukup untungnya. Sebab apa? Ramai ada pembeli tapi stok tak ada. Pasal model tak ada. Jom kita pakat 2-3 orang. Dia kata projek apa? Jual yang ketum. Contoh. Terbukti memudaratkan. Merosakkan akal. Maka tak boleh kita jual, buat bisnes, jual produk yang dia memudaratkan akal kita. Syarak kata wajib jaga akal. Tak boleh merosakkan akal. Maka tak boleh pi jual benda-benda yang merosakkan akal. Haram. Dadah, arak dan sebagainya. Kemudian boleh dijual dengan tunai dan mata wang negeri, mata-mata wang tempatan. Hal ni dia nak cerita sebenarnya berniaga ni kita nak ada keuntungan. Antara benda yang boleh jadi untung, jual barang yang laku. Dan barang laku tu pula dibayar dengan wang yang laku diguna, dengan dasar laku. Maknanya, kalau kita pergi jual barang company atau projek ataupun, tuan-tuan, produk company kita, dengan bayarannya mata wang yang tak laku.
tak ada sah laku. Tak boleh Baru ni tuan saya teringat di mana sebut. Satu negara, di satu pasar dalam satu negara, tak ingat nak belah mana. Papua New Guinea bawah tu tuan-tuan. Nak beli barang situ, kena bawa duit. Tapi duit tu tak boleh guna, beli di market. Dia kena tukar beli dengan bilah buluh. Duit tu, kita kena tukar bilah buluh dulu. Dia adalah tuan, satu bilah berapa harga. Kita kena tukar bilah buluh dulu. Kita bayar duit kat dia, ambil bilah buluh. Nak beli apa, pakai bilah buluh tu lah. Contoh ayak ni berapa ni? 2 bilah buluh. Bayar 2 bilah buluh. Situ ada satu ilmu yang kita boleh fikir. Ada orang ni tu, boleh ke beli dengan bilah buluh? Buluh je. Kena buluh duri pula Allah tuan. Takkan beli barang bayar dengan bilah buluh? Ini otak tak jalan. Kalau otak jalan, dia kata, buluh yang kita bawa nak buat bayar ni sebenarnya, dah beli, dah bayar tadi. Jadi, nilai buluh tu ada dekat duit tadi. Rupanya, dia buat lagu tu supaya tak berlaku kecurian duit RM1. Buluh panjang-panjang, kecurian tu orang nampak. Curi buluh tu dia rak begini tu, luka tangan kita. Cerdik. Maknanya buluh itu dibuat sebagai tujuan alamat ataupun pengganti kepada nilai duit yang sebenar. Nak beli barang apa, bayar dengan buluh. Tak habis buluh tu, pergi tukar balik main duit. Rupanya hak laku tu duit tu juga. Tapi sistem ni dia olah supaya duit lebih selamat. Nak curi seluruh poket, tak ada apa. Ada buluh tu lah, nak curi apa lagi dah. Buluh lah nak pergi curi, nak samak tak apa ni. Luka tangan. Nampak ni. Gambar-gambar ada curi, terlepas, piak bagi sedah dengan buluh tu. Tuan, jadi akhirnya berlaku juga security. Cerdik juga cara fikir tu. Tapi orang kata kuno lah. Tuan, itu tak apalah. Mereka nak buat tempat mereka, ikut suka mereka lah. Tuan, kita tak kuno belajar tuan, curi di online. Dia kata tak kuno tu, lelah tuan, curi di online. Buluh pun tak ada, duit kertas tuan, tiba-tiba duit habis dalam akaun. Yang tu yang tak kuno tu. Tuan-tuan, Habak kata, itu sistem yang direka oleh tuan-tuan mereka. Tak apalah. Jadi, antara tuan-tuan, tujuan kita berniaga ni hendaklah kita jual produk pertama tunai. Sini bukan bermaksud tak boleh jual hutang. Sebab tu saya kata, kitab kita ni mesti dibaca bersama. Pertama, sebagai fakta asal hukum. Yang kedua, dibaca secara bersama di sudut isu-isu fiqh yang berlaku di sekeliling kita. Contoh sini, kitab sebut maslahah yang boleh dijual dengan tunai. Fahamnya, kalau beli hutang tak bolehlah buka bisnes. Contoh. Tetapi hari ini, ada orang memaksimalkan untung dengan jual secara pinjaman, ansuran. Dia tak jual cash. Betul tak? Betul tak? Tentu kalau pergi ke bank, habang saya nak beli cash, dia nak buat settlement, dia kurang berkenan sikit lah. Kita beli kereta buat loan 9 tahun. Interest mungkin 3.6. Contoh. Darat 9 tahun tuan, bank nampak ada untung sikit. Tiba-tiba kita tuan pakai setahun nak buat bayar habis terus, settlement. Mana interest 3.6 tu akan kurang 8 tahun. Jadi keuntungan bank tu kurang lah. Sebab tu kadang-kadang dia kurang berkenan. Dia afdalnya tak buat settlement lah. Afdalnya. Sebab kalau buat settlement bayar cash, bayar habis tunai, jadi bank akan ada kerugian untung dia. Maknanya banyak company yang bila target maksimal keuntungan, dia syok
jual barang secara ansuran. Hutang lah maknanya. Pasal harga hutang tinggi, harga cash rendah sikit. Ini bukan isu riba, ini isu jual barang hutang. Ya, dia bukan hutang duit, jual barang secara hutang. Lebih mahal. Jual barang secara tunai lebih rendah. Tuan-tuan, ini bukan isu riba lah. Ini isu memaksimalkan untung. Maksud saya, lah ni banyak company, khasnya transport. Jual kereta, jual motor, jual bas, tuan-tuan. Jual lori, jual trailer, termasuk jual kapal terbang. Bukan kapal terbang mainan hatta atas mari kita tu. Jual kapal terbang api Mekah. Bukan harga sikit, bilion. Tapi jual secara ansuran. Pasal apa? Memaksimalkan keuntungan. Tapi modal kena besar lah. Sebab rolling bulanan kena ada modal. Maksud saya tuan-tuan, adakah boleh kita buka suatu syarikat yang dijual produk syarikat tersebut secara hutang? Kerana kitab kita kata kena jual secara tunai. Kan? Jadi jawapannya boleh. Itu atas polisi syarikat lah. Kalau model tuan RM1.2, tiba-tiba nak jual hutang, nak kampui. Model main tang mana? Faham lagi tak? Model RM1.2, tiba-tiba tuan bagi jual lah hutang dekat orang, bayarlah 9 tahun. Hak tu bukan buka company, itu buka yayasan. Ataupun di badan kebajikan. Pasal mereka nak pusing modal. Sewa tu, sewa ni, bayar tu, bayar ni, sewa kedai tuan-tuan. Kemudian bayar utility, elektrik, air, apa nama. Gaji staff lagi pun lebih kurang. Betul tak? Weh, modal pusingan banyak oh. Sebab tu asal company beli cara tunai untuk kita rolling modal. Tapi kalau company besar, modal tak kalut. Tuan-tuan, dia tak tunai tak apa. Hutang lagi syok sebab maksimal keuntungan. Itu terserah kepada polisi syarikat. Tapi maksud guru kita ni, kalaulah company tu kecil-kecil, modal tak banyak, tunai lah kot. Kalau buat ansuran, takut gulung tikar. Gulung tikar saya tak apa, dia gulung-gulung tajak masuk kubur lagi tanya. Pasal apa? Nak pusing modal tak ada. Modal ciput, tapi jual ansuran. Hebat. Tuan-tuan, itu maknanya. Itu saya kata hukum ini diletakkan supaya nak jaga kesinambungan. Bisnes tu tak mau tuan-tuan, buka-buka tutup. Buka hari ni tutup esok tak mau. Makna biar ada tuan, dia punya ada pengembangan dia. Dan dijual pula dengan mata wang negeri, mata wang tempatan. Duk di Malaysia jual dengan RM. Ini asal. Ini asal. Maknanya ikut asal kenyataan ini, ikut kitab kita ni, kita bila buka bisnes, buka company, jual projek kah, jual perkhidmatan kah, mesti dibayar dengan wang tempatan. Kalau mu duduk di Malaysia, RM jawapannya. Duduk di Singapura, dolar Singapura jawapannya. Nak buat bayaran tadi. Cuma hari ini ada tafsiran baru. Yang kita kena untuk ikut perkembangan ini. Iaitu, di negara mana-mana pun ada duit yang laku satu dunia. Yang laku satu dunia. Mana duit dia tu, pitang mana pun laku. Contoh mudah tu, dolar Amerika. Bukan nak bangga dengan Amerika, nak buat contoh saja. Dolar Amerika, USD. Tuan-tuan pergi seluruh dunia, beli dengan dolar tak laku tuan. Tak ada siapa kata tak laku. Maknanya, kalau lah contoh pelancong main pada barat. Dia bawa tuan duit dolar. Dia main start ni, dia singgah kedai kita. Dia beli produk kita. Dia bertanya, how much? Orang putih tuan, how much? Jadi kita bertanya, kita pun jawab. 100. Kita tak niat pun. Sebut 100 je. Hati kita niat RM je, tapi tak habang. Kok mak saya tu faham kan dolar, lega kita. Itu nakal.
Sebut 100, tak sebut lah. RM, ringgit Malaysia tak. Ataupun dolar USD tak sebut. Disebut 100 only. Contoh. And no discount disebut kita. Tuan-tuan, jadi kaum putih pun keluar duit 100. Dia tahu 100 USD, yes, kita boleh ambil. Laku tak? Jual dia lost tak? Pakai duit USD, dolar Amerika. Ini soalan. Kalau ikut bacaan dengan kitab kita ni, dia kata kena wang tempatan. Mana Mat Saleh tu, sebelum dia beli di mana-mana, dia tukar duit dulu. Duit dolar tu tukar RM, hamai beli kau perkara rabu. Itu ikut asal kitab. Sebab company bila kita buat produk, jual mesti dengan wang tempatan. Tetapi, mesti fakta itu dibaca bersama dengan adat yang berlaku dalam suatu negara. Iaitu, mana-mana mata wang yang sah laku di mana-mana negara-negeri, maka layak untuk dibuat mata wang berjual beli. Itu maksudnya. Jadi kalau tuan orang UK bawa euro dia, orang UK bawa euro, beli barang tuan, beli cok meniram di apa nama ni, Pekan Rabu, boleh cok meniram ataupun karah, dah tak ada belah sana, kita payah dah beli siap-siap boleh buat kenangan. Dia bayar dengan euro, sah tak? Al-Ustaz pakai RM tapi dia bayar dengan euro, sah tak? Sah. Tapi kan tengok rate sama tu, jangan buat sah lagu tu, tengok rate sama. Harga barang tu kalau euro berapa duit pula tukar dia. Itu maksud. Sebab apa sah? Sebab dolar ke, euro ke, tuan-tuan, ataupun Riyal Saudi ke, ataupun Baht Thailand ke, ataupun dolar Singapura ke, ataupun dolar Brunei ke, dolar Australia ke, tuan-tuan, rupi Indonesia ke, ataupun rupiah India ke, apa nama, tuan-tuan, bila boleh dibuat tukaran dalam negeri kita, ada nilai yang tuan-tuan, rate dan sebagainya, maka sah ketika itu berjual beli, menjual produk company dengan mata wang asing yang ada sah laku. Boleh faham ke tak? Ini panggil bacaan bersama. Kalau hari kalau ada orang yang faqih nak tulis kitab ni, dia kena bawa sekali benda tu, supaya huraian tu dikembangkan. Kalau orang yang tuan tidak ada dedah maklumat tu, dia baca ikut kitab turah semata-mata, mesti dia kata tak sah jual beli dengan duit dolar di Malaysia. Naya, itu pengembangan yang mesti kita kena faham. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kalau orang tu buka kedai di Bukit Ekong, tahu tak Bukit Ekong? Siapa tahu Bukit Ekong? Tuan-tuan pun tak tahu, mana jauh sungguh. Tiba dia Mat Saleh mana pergi beli barang kat dia di Bukit Ekong, tak mana tak tuan-tuan. Tempat tu ada ke tak tahu. Dalam hutan banyak tu. Dia bayar dengan dolar. Kau tu tak tahu, kawan jual dalam hutan, tak tahu dolar tentang apa nama. Dia ingat kertas kosong A4 tulis lagu tu je. Tak tahu. Bagi diri dia tak sah lah jual beli. Tak sah sebab bagi dia macam duit tak laku. Sebab dia tak ada tentu hubungan dunia dengan dunia luar. Bagi dia nak tampar ni, yang dia kena RM, yang kena RM, tiba main tu USD, nak tampar nama ni, kertas A4 apa tulis apa, dia buat lagu tu. Nah, abang kata dolar hutan sungguh. Tak tahu pas sekarang. Dia kira duit RM yang hari ni dia tak reti. Maka kalau dengan dia tu tak boleh urusan dengan duit mata wang asing. Sebab tak ada nilai bagi diri dia walaupun umum menggunakan pakai wang tersebut. Itu atas diri dia lah tuan. Baik. Kita dulu kalau nak pergi ke Mekah tuan, nak pergi ke Mekah dulu ni. Suka tukar dolar dulu. Tukar di mana agak-agak?
Dia sebut pekan Cina, tak ada tang lain lah. Tapi lah tu ada kan kita buka Hassani, Money Changer. Nah, tu di bawah tuan, di bawah apa nama tu? Kita punya aman center tu besar lah ni dia buat. Nasi Kanak Hussein tuan, dulu ada juga buat Money Changer. Tak apalah, bagus lah tuan. Itu fardu kifayah. Kita tukar duit tuan-tuan RM, beli dolar, bawa dolar pergi Saudi, tukar pula tuan-tuan. Di Sarrafah Money Changer sana, ambil Riyal Saudi. Tu cerita zaman satu ketika dahulu. Dia tengok pula, kita mahalkan Saudi mahal, dia tengok pula. Bukanlah berkira, dia nak bagi apa yang lebih untung bagi diri dia lah. Bagus lah tuan, itu idea yang bagus. Tapi satu ketika, tuan, dia guna RM, dia tak tukar dah dolar ni. Pergi ke Mekah, buat duit ringgit Malaysia tu lah. Bawa RM tu. Kan? Tanya orang kam rial, mi'ah rial. Kita bayar tuan lebih kurang. RM100. Sebab masa nilai sama. Kena ingat tuan, 7-8 tahun sudah, RM tak laku di Mekah. Sebab kita maksudnya duit kita ni dia jatuh nilai. Jadi tak seimbang, tak stabil. Jadi Saudi ataupun peniaga Saudi tak terima duit kita. Bukan kerana tak laku, kerana tak stabil nilai dia. Jadi dia pun tak terima buat bayaran. Satu ketika. Lah tuan, sistem baru. Lah laku baiklah tuan, bila nampak seimbang, stabil dia laku lah. Masa hari tu sekali tu, naik, tak turun duit RM kita tuan. Mana peniaga Saudi ingat, tak tahu kalau beli jual dengan RM hari ni, kok esok jatuh, rugi kita. Maka dia tak terima RM, bukan kerana tak laku, kerana tak stabil. Dah dia tak terima duit kita, nampak apa? Terpaksa tuan, tukar ambil Saudi jugalah. Rial. Lah ni lagi canggih tuan. USD pun tak bawa. Rial pun tak tukar. Ringgit pun tak bawa. Dia buat apa? Dia buat skepin je, kad. Hak tu kira orang yang ada duit sikit lah kot no. Pergi mana-mana kan, serak, buka tu. Nah, banyak dengan kad. Hak dalam tuan-tuan mesin ni terbit dolar ke RM tak kira. Yang penting dia ambil dekat kita tu. Lagi senang dia tak gaduh buat apa dah, duit tak gaduh, buat kad je. Itu lagi canggih lah, tuan. Yang lagi canggih tuan sekalian, tak awak apa langsung. Duit dolar tak awak, duit dia tak awak, duit Saudi pun tak, kad pun tak. Semua cemeh. Tidur di masjid tuan, besar, 24 jam, kan tahu ni main mana tidur masjid. Gamak tak orang kenal, ubah tempat. Kan? Takut orang kenal, tingkat 2 pula. Naik tingkat 4 tuan, habis cukup sebulan. Makan tak kalut. Hak free banyak. Banyak ubat kunuri. Tu kira lagi better lah. Apa pun tak gaduh. Duit tunai tak buat, duit IC pun tak, tuan. Kad pun tak ada. Semua cemeh. Dengan izin Allah Ta'ala, selamat balik dia pun. Alhamdulillah. Pahala dia banyak daripada kita pula kadang-kadang. Dia cemeh semua, tapi pahala banyak. Kita banyak semua, tapi pahala korang. Itu kena muhasabah, tamat silap kita. Tuan-tuan, muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya katakan bahawa kitab ini, bila terbaca tentang rukun, jual beli dan sebagainya, mesti dibaca bersama dengan amalan adat perniagaan semasa. Supaya dia jadi selari. Tuan-tuan, tidak ada pencanggahan. Tidak dijual dengan harga yang murah. Sedang ada orang menawar lebih tinggi daripada harga yang hendak dijual. Ini ilmu adil syariat terhadap tuan-tuan, menjaga nasib periuk kawan sama. Periuk nasib kawan. Bang tuan salah pada fiqah kita. Kita nak bagi laku barang kita pergi jual barang murah daripada harga market semasa di tempat tersebut. 4-5 kedai jual durian semua sekilo RM20.
Orang duk beli juga, singgah beli juga. Leh-leh dia tuan-tuan main, dia parking tuan ujung jalan tan simpang kono, simpang 4 tu. Kan? Sekilo RM5. Orang 20, dia RM5 sekilo. Bertimpa tuan, tak ada sejam habis lori. Poh aja sekilo 20 tu harga market, harga rate semasa, harga market. Duk tengok saja. Nak je murah, tak balik model. Nak je mahal sangat, kompor orang tak beli. Jual harga market ikut orang ramai. Tiba kawan yang mail lah tuan, dia bawa mail RM10. Lori dia tuan-tuan, dia buka tu meja, sekilo RM5. Darian sama buat tadi juga. Kita hak pembeli ni, kita kata bagus dia ni. Ni baru dah nama menega. Bukan cakap menega akhirat dunianya, menega akhirat sekali. Dia berhabak kat dia. Dia ingat menega ni, orang jual sekilo 20, dia sekilo RM5. Maknanya dia ni bukan cakap ligan untung dunia, tapi untung akhirat sekali. Kita hak beli, tafsir lagu tu. Tapi fiqah kata, dia telah buat benda yang haram. Ustaz biar betul, dia murah ikut suka. Tak apalah, bukalah meja orang lain. Ini dah beratur anda sekalian, hujung dia sekilo RM5. Orang semua 20. Tutup periuk nasi kawan. Kita pun tanya dia, hang tak ada untung kan duk berniaga sampai RM5 sekilo ni? Tak apa kata, pokok belakang rumah. Dia pokok belakang rumah tuan. Tak pakai perih. Tak gaduh tepi milik usiam tuan. Jadi model tak besar, RM5 dah untung dah. Tu pula pokok hartawan dulu ni. Pokok raya hartawan tanam dulu. Maksudnya, bagi saya nak beritahu segi fiqahnya, bila kita berniaga, barang yang sama, jika dijual dengan harga bagian-bagian, dilarang kita jual lebih bawah. Pertama, memudaratkan untung company. Yang kedua, tutup periuk nasi kawan. Faham kau nak? Kalau dengan orang kampung yang ada semua tu, kalau pergi depan rumah lah, dengan harga, paruh harga, kalau dia orang paling murah tu. Itu ada lah, dengan kalau kita ada bukan kecil, bukan kampung, dia dengan harga kecil tu. Sebab dia yang dekat kampung ni, dia kira macam ni. Tuan tanya, kita ada pekan kecil atau berbandar, kedai yang jual barang-barang keperluan ni. Tapi ada pula orang dalam kampung tu, dia pun ada produk yang sama. Jadi kerana dia ni tak ada modal, tak ada kos. Semua barang tu tuan-tuan, produk sendiri. Contoh, kalau buah-buahan pun ambil pokok belakang rumah. Buah pelam ke apa tuan, jadi dia ambil lungguk atas meja depan rumah dia jual ikut dia. Orang jual 10, dia jual 8. Tak ketara tu, hanggar lah tuan. Tak ketara tu dimaafkan. Jangan sampai uruf kata, "Hai, hang jual yang telajak macam nak bunuh kami ni. Hang jual telajak macam nak bunuh kami ni." Itu tak dibenarkan. Tuan. Jadi kalau kita, tuan, orang kampung yang passion murah sebab apa? Kedai tak kena sewa. Kedai tak kena sewa. Lepas tu, peralatan hang jual tuan, meja hak dia tak buah jual dia pun kutip kayu belakang rumah yang tu lah, paku. Tu paku hak karat tu ni. Paku hak yang law yang dia punggah. Cabut balik. Udah. Ini model tak banyak. Maksudnya. Kan. Jadi oleh kerana model tak banyak, kita jual RM8 pun untung tak ada arah dah. Keuntungan dia jual RM8, kadang-kadang sama dengan kawan jual RM10 untung. Segi marginnya sama aja. Pasal puan tu kena tolak lagi modal, upah pekerja, jadi untung lebih kurang je. Cuma puan tu tambah kos, modal, itu aja. Jadi kalau tak keuntungan tuan, Aruf kata tak lari banyak, RM1.2 pada barang yang harganya puluh-puluh. 10.2 pada barang yang harga ratus-ratus. 100.2 pada harga barang yang ribu-ribuan. Ataupun murah 1,002 pada barang yang harga berpuluh ribu. Itu adalah dimaafkan. Tapi kadang-kadang kita nampak dia murah.
Nampak kan mahal barang yang sama, rupanya kualiti mungkin tak sama. Nah, jenis mungkin tak sama. Spek mungkin tak sama. Menyebabkan harga berbeza juga. Boleh faham kan? Baik, poinnya ialah tak boleh dijual projek, jual barang, jual servis company dengan harga yang murah, sedang ada orang menawar lebih tinggi daripada harga yang hendak dijual itu. Contoh paling mudah untuk sehari dua ni perasan apa yang naik harga. Kereta second hand. 2 tahun, sepanjang tempoh 2 tahun, zaman PKP, orang tuan dengan keadaan payah PKP dengan tak boleh keluar dengan apa nama, kan, takut dan sebagainya, kereta jatuh merudum harga, jatuh banyak juga. Bila naik kata endemik, tuan sekalian, dah reda dah corona ni, dia mula naik. Law ni lagi naik ni pasal apa? Harga sekian makin naik kerana pertama dah bebas sedikit, orang dah boleh kerja dah. Yang keduanya pasal produce kereta baru tu lambat pula. Pertama produk dia paling cepat 6 bulan ke 8 bulan. Nah, mau makan tahun kereta baru. Maknanya kalau dia menikah hari ni, booking kereta, mungkin beranak, anak sulung pun dapat kereta tu. Contohlah. Nabak tak lamanya. Nah, produk anak cepat juga ada produk kereta tu. Nah, contoh. Oleh kerana cemuh tunggu tuan, entah berkata sekian lah. Jadi sekian, akhirnya permintaan tinggi. Sebab apa? Pok hak nak beli kereta baru, tunggu pada 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, cemuh dia nak pergi kerja. Nak pakai kereta segera. Cerita sekian. Bila sekian tuan, orang bakal minta ramai, dia mula harga naik. Tuan faham lah, itu kaedah dia. Barang apa pun, kalau permintaan tinggi, nilai dia naik. Barang apa pun kalau kurang permintaan, dia akan jatuh harga. Itu standard. Itu yang berlaku lah, tuan-tuan. Baik, jadi kalau itulah keadaannya, maka tuan-tuan sekalian, kita ikut rate harga market semasa. Kurang sedikit daripada orang lain, tapi kurang yang tidak dianggap sebagai boleh merugikan company, tak membunuh company, itu diharuskan. Tuan-tuan, itu maksud kitab kita. Tidak boleh dijual dengan berhutang dan tak boleh dengan mata wang negeri yang lain. Tuan-tuan, itu tangguh dulu setakat tu. Yang tu kita akan baca pada bulan depan, insya-Allah. Di situ pun ada huraian yang mesti dibaca bersama dengan tafsiran semasa. Kalau ikut kitab kita ni, dia kata tak boleh jual barang company secara hutang. Tapi lah banyak orang suka jual dengan berhutang. Sebab untung lebih maksimal. Cuma perlu kuat pada modal pusingan. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu last kitab kita baca malam ni. Cuma saya nak olah sedikit lah tuan. Olah sedikit. Berkaitan dengan saya sebut tadi, kalau jual hutang harga mesti tinggi. Mana patut lebih tinggi berbanding beli cash. Ambil ilmu ni lah. Ambil ilmu ni faham betul-betul. Iaitu kalau jual barang secara hutang, layaknya lebih mahal daripada beli secara tunai. Dulu, istilah kita tahun 80-an, 90-an beli hutang di pinggir, beli gusti, ingat tak? Beli gusti. Saya pun lupa tanya orang tua-tua dulu ni, pasal apa pun nama Gusti. Duk faham kita Gusti bertumbuh lah. Mungkin kita duk reka, mungkin tak betul. Beli hutang ni, buh nama beli Gusti sebab tak banyak bertumbuh. Mungkinlah kot. Kita tak tahu. Atau ada bahasa Gusti mana ansuran, saya pun tak jelas yang tu. Tapi tak tanya orang tua-tua. Itu kesilapan saya lah. Tapi pernah guna istilah tu, beli cara Gusti. Jelihan. Tak apa, maksud saya ialah bila beli secara hutang,
Hutang ni ada dua keadaan. Kadang-kadang hutang banyak sekali, ansurannya hanya sekali. Kadang-kadang ansuran makan bulan, ada makan tahun. Lah kalau sistem bank ada sampai, kalau beli kereta lah 9 tahun. Rumah sampai 25 tahun. 30 tahun ada ansuran tadi. Maka bila kita letak prinsip berjual secara hutang layaknya harga lebih mahal daripada banyak cash adalah kerana prinsip syarak adalah at-tawzi', keadilan dalam agihan rezeki. Itu prinsip yang dibawa adalatu at-tawzi', keadilan dalam mengagihkan rezeki. Maksud macam mana? Kalau awak beli satu barang secara hutang harga 100,000. Maaf, tunai 100,000. Banyak tunai lah ni cash 100,000. Barang yang sama dibeli hutang dengan nilai 100,000 banyak 9 tahun. Tanpa sebarang tambahan harga. Solid 100,000 juga. Faham kan? Barang yang sama, kualiti yang sama, kuantiti yang sama. Beli cash 100,000. Beli ansuran pun 100,000. Pula tu 9 tahun. 108 bulan. Bayar selesai. Tapi tetap 100,000 saja. Contoh saya ni, kalau saya minta tuan-tuan bagi pandangan, tuan-tuan nak kata apa? Mesti tuan kata, baik beli hutang. Harga serupanya tapi ringan je. Bayar sikit-sikit sebulan. Selama 9 tahun. Kita kan pilih bayar hutang lah. Lepas tu beli cash, harga sama je. Kita mungkin berpandangan demikian. Tetapi kita terlupa. Tindakan itu menyebabkan tuan sekalian. Nah, tahun ke-9, nak pergi bayar hutang, tak ada kedai tu. Ni saya nak bayar hutang saja ni. Mana kedai yang jual barang saya beli? Tak ada, tutup dah. Kenapa? Dia pakai hutang belakang. Nah, harga macam cash. Lepas tu, dia tak lepas pusing modal. Habis tu, tutup lama dah kedai. Lebih kurang untuk umpamanya. Bermaksud, bila kita jual secara hutang, kita satu kos yang asin. Proses mengurus orang yang beli secara ansuran, kena ada kos asin. Kalau beli cash, sekali ya prosesnya. Dia memang, nah duit kena buang. Kita pun kira-kira cukup 100,000, buh dalam mesin, selesai. Proses sekali saja. Kalau kawan beli ansuran, 9 tahun, tiap-tiap bulan, duk main duk urus dia. Nah? Bulan depan main pula duk urus dia. Maknanya kita bertambah urusan kita. Yang kedua, kalau kita jual cash dengan hutang harga sama, bermakna kita telah tuan-tuan menghilangkan keupayaan modal pusingan. Itu yang tutup kedai awal tu. Nah, tak ada modal pusingan. Pasal apa? Semua beli hutang. Ansuran semua 9 tahun. Pasal apa? Harga hutang dia sama dengan harga cash. Maka dia tak ada tuan, nilai tambahan untuk dia buat modal pusingan. Akhirnya tutup kedai itu. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata, jual secara hutang mesti harganya kena tinggi berbanding harga cash. Pegang yang tu. Pegang yang tu. Baik. Kita bila beli hutang, kita rasa harga lebih mahal tapi ringan pada bayar sikit-sikit. Kedai pula rasa selesa bila jual hutang mahal sebab apa? Tambah sikit keuntungan, boleh buat pusingan modal. Itu dia punya, tuan-tuan, masing-masing dapat manfaat. Jangan kaitkan tajuk ini dengan riba, tak ada kaitan. Tak ada kaitan beli barang cash murah, hutang mahal, beli hutang sama mahal, beli hutang mahal itu riba, tak ada kaitan. Sebab tu mestilah angkat awal sebut jelas. Beli hutang harga sekian, beli cash harga sekian. Kita memilih untuk hutang, angkat harga hutang sekian.
Clear kan? Baik. Muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kena beza juga. Contoh tuan-tuan, kita kalau buat kereta beli loan dengan bank, kalau nak orang salah faham, dia pukul borong dia kata riba. Tak betul. Pertama tengok akad. Kalau akad jual beli, tadi dah saya jelaskan lah, clear. Tapi tuan, kebanyakan bank bila dia jual barang, produk kepada kita secara hutang ansuran, dia lebih suka guna pakai akad apa? Sewa beli. Sewa beli. Al-ijarah thumma al-bay'. Sewa beli. Bila sewa beli, sewa mahal ada riba tak? Jawab Ustaz. Kita sewa, kita bukan tukar RM2, kita bukan tukar harta riba. Kita sewa barang dia. Ini jalan selamat lah. Kita menyewa, bukan kita membeli dan bukan kita menukar mata wang. Kita hanya menyewa barang dia. Bila sewa barang, tinggal kerana tuan tak ada isu riba. Contoh, rumah kita kembang dengan jiran sebelah. Rumah semi-D. Sewa dekat orang. Kita sewa 900. Kawan sebelah dia pemurahan tuan, sebab dia kaya raya. Dia sewa 700, kurang 200 dari kita. Tak boleh hak penyewa rumah dia kata, awak ni riba ni. Kenapa? Jiran sebelah sewa 700, hang sewa 900, lebih 200 riba. Tak ada kaitan. Sebab kita bukan menukar mata wang, kita bukan beli barang, kita menyewa. Dan kalaupun dikatakan jual beli, tentuan maka membeli atau menjual secara hutang dengan harga lebih mahal itu hak penjual yang adil, kerana dia lambat dapat modal pusingan serta meringankan kaedah bayar bagi pembeli berbanding dengan beli cash. Pembeli kena seketul buak tuan, seketul buak. Dia kata seketul buak 1000. Dia kata habis poket. Dan kedai untung tak banyak tapi dapat modal pusingan segera. Nampak adil kan? Nampak adil ke tidak? Nampak adil tak huraian saya ni? Beli mahal, beli hutang sepatutnya lebih mahal. Beli cash murah sedikit. Itu adil. Saya ada kawan tuan masa sekolah menengah dulu ni. Dan keluarganya keluarga orang kaya lah. Kalau sebut nama apa, sebut gelang kaya belakang. Tak mahu sebutlah tuan nama siapa. Almarhum. Sebut nama dia, Haji bagian-bagian, belakang mesti disebut kaya. Haji bagian-bagian kaya. Kaya sungguh lah. Zaman kita menengah tuan naik motor. Kita ni kan motor ayah kita macam lah tuan. Tu pun megah habis metal lah. Honda 65 lampu bulat. Gear 1 belakang, gear 2, 3 tekan depan. Duk ingat lagi plate dia PJ201. Elok nombor tu, boleh lah kita dah. PJ201. Tuan-tuan jangan dengar salah guna pula. Tak cukup satu angka. 201. Ulang banyak kali Ustaz ni. Ada orang dengan ustaz ulang kali dia faham. Ulang banyak kali ni. Ada yang dia faham lagu tu cara dia. Faham cara nombor ekor ni lah. Tuan-tuan lebih kat dia. Jadi tuan-tuan, seronok kira zaman tu naik motor tu. Kira naik 70 ni macam 14 lah. Masa benerah tak kira tuan. Tapi kawan kita ni orang kaya. Ayah dia lah. Beli RC80. Tahun awal 90-an RC80 tu megah. Lepas tu ada RC100. Ingat ke tak? RC100, Suzuki RC100. Gear 4 masa tu. Oh, sonok tuan. Beli cash. Cuma duk semang-semang tu, ayah dia lah kata masa tu pegangan dia. Hampa beli motor hutang, riba. Nak beli motor, kena beli cash. Beli hutang riba sebab beli cara hutang mahal. Dan harga lebih. Kalau beli cash, harga kurang. Jadi lebih tu, kerana hutang dia riba. Dia faham macam tu.
tuan-tuan. Buat mulut lah. Buat mulut. Beli motor, hutang, riba. Tak mau riba, beli cash. Tuan-tuan, orang sembang. Jadi orang yang nak beli hutang tak berani lah. Lepas tu ni Honda 65 juga kita pun. Dah tak ada cash. Soalan saya, ada kepahaman tadi betul? Salah. Salah. Pahamannya ialah beli hutang pun itu asal, beli cash itu asal, beli secara hutang mahal itu adalah tentuan harganya, bukan riba. Sebab tu elok bila kita tuan orang nak membeli barang apa di kedai kita ni, kita letak dua harga. Harga cash 100, harga hutang 150. Letak je siap. Itu mahal RM50 mahalnya. Banyak 2 tahun. Kau tu 100, keluar gedemuk lah ni 100, hilang pergi 100. Hak ni tuan, 150 banyak 2 tahun, 24 bulan. 90 duit agak. Allah tuan, tak ambil RM10. Dan itu maksud keadilan tadi. Saya nak betulkan kepahaman tadi tu. Masih ada duk faham sampai hari ni, beli hutang mahal riba. Itu bukan riba. Clear? Tak kira lah beli dengan Muslim ke, dengan bukan Islam ke, serupa aja ni dia punya hukum dia. Ada orang tu ustaz, kalau beli dengan Melayu tak apa kot. Kalau beli dengan Cina riba. Kalau itulah kontraknya, sama aja. Dari segi hukum. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik saya rasa cukup setakat malam ni bacaan kitab kita. Dari segi tambahan isu berkaitan belian barang hutang murah, beli hutang mahal berbanding harga tunai, dan ianya bukan riba yang diharamkan oleh syarak, bahkan halal berbuat demikian. Cuma semasa akad pastikan harga ini beli, harga ialah hutang dengan nilai sebenar. Itu kewajipan semasa berakad belian secara hutang dengan harganya sekali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Isu nak buat, kita tangguh bulan depan. Ada isu semasa, tapi bawa pada bulan hadapan insya-Allah. Nak habaq sekali ya. InsyaAllah malam Ahad ni, Sabtu malam Ahad 20 bulan, saya buka kitab di Surah Al-Mulung. Surah Al-Mulung. Minggu pertama, asal minggu pertama lah. Minggu 3 ni kita ada jemputan. Kita pakai kitab Munyatu Al-Musalli. Dengan tulisan Rumi lah. Jawi pada Rumi pada, ikut yang mana kita rasa mudah kita baca lah. Agak-agak baca tu bunyi lah. Tuan, jadi kita baru start sekali. Itu pun tanpa pemberitaan awal. Cuma untuk 20 ni dah kita setuju pada awal lah. InsyaAllah di surah Al-Mulung. Berkaitan dengan bab salat. Kitab Munyatu Al-Musalli. Sekadar makluman, wallahu alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم ارزقنا فهم النبي حفظ المرسل إلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.